Salam sejahtera, anda sedang menonton Sekilas Fakta 11 November bersama saya, Kemilia Nur Azlan. Pengerusi PH Anwar Ibrahim mendakwa ada anggota tentera di kawasan Parlimen Bera telah mengundi awal untuk PRU kali ini. Berucap di Kuala Terengganu hari ini, Anwar mendakwa anggota tentera terbabit dibayar RM300 untuk berbuat demikian. Saya dapat maklumat sahih. Anggota-anggota tentera undi pos telah mula mengundi pagi ini. Melanggar peraturan SPR. Terutama untuk Bera dan dibayar RM300. Mengulas selanja, Anwar yang juga calon PH untuk Parlimen Tambun terus menggesa SPR untuk segera bertindak menyiasat kejadian tersebut. Menurut Anwar, jika benar ia berlaku, ini menunjukkan penyandang kerusi tersebut, Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Pertahanan Hishamuddin Hussein bersekongkol untuk melakukan penipuan undi. Saya minta supaya ini dibetulkan. Maknanya, undi yang dilakukan pada hari ini oleh tentera, khususnya untuk Bera, ikut keterangan yang saya perolehi, mesti dan wajib dibatalkan dan undi semula 15 bulan. SPR menetapkan hari mengundi pada 19 November ini, manakala 15 November bagi pengundian awal. Sementara itu, dalam maklum balas segeranya, Ismail Sabri menyifatkan dakwaan Anwar itu sebagai fitnah dan tuduhan jahat kepada pasukan tersebut serta menuntutnya memohon maaf. Azmin Ali yang digelar pengkhianat kerana terlibat dalam langkah Sheraton menyifatkan bekas mentornya Anwar Ibrahim sebagai bapa pengkhianat. Dia mempericikan dua langkah Presiden PKR itu sepanjang kerjaya politiknya yang didakwa Azmin sebagai gila kuasa. Bercakap kepada pemberita di Tambun semalam, Azmin mengungkit kembali peristiwa langkah Kajang yang didakwa bertujuan mencatur Anwar sebagai Menteri Besar Selangor pada 2014. Selain itu, Azmin turut menyentuh mengenai langkah Port Dickson yang disifatkannya dibuat bagi mencapai cita-cita Presiden PKR itu untuk menjadi Perdana Menteri. Pada 2014, peletakan jawatan secara mengejut Adun Kajang, Lee Chin Cheh, untuk mengosongkan kerusinya dilihat sebagai permulaan kontroversi langkah Kajang. Ia digembar-gemburkan secara meluas sebagai rancangan PKR untuk menggantikan Menteri Besar ketika itu, Khalid Ibrahim dengan Anwar. Bagaimanapun, Anwar hilang kelayakan bertanding kerana disabitkan kesalahan liwat dan digantikan oleh isterinya Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Sementara itu, langkah Port Dickson berlaku kurang setahun selepas PRU ke-14, selepas Anwar dibebaskan berikutan mendapat pengampunan diraja. Kita ke perkembangan berikutnya. Presiden PAS Abdul Hadi Awang melihat syarat PKR supaya calonnya mengisytiharkan harta sebagai satu kebodohan. Hadi berkata demikian ketika diminta mengulas sejauh mana parti itu akan turut sama mengikuti langkah PKR dalam pengisytiharan harta. Tapi saya anggap isytihar harta ini kadang-kadang satu kebodohan. Kenapa tu? Boleh jelaskan sikit tak kenapa? Ya? Boleh jelaskan sikit tak Tan Syed kenapa Tan Syed menyebabkan dia sebagai kebodohan? Nak tunjuk-tunjuk ke orang lah. Tunjuk apa ke orang? Tunjuk kita baik. Biar orang nilai kita baik. Mengulas selanjut, penyandang kerusi Parlimen Marang itu berkata tiada keperluan untuk mengisytihar harta ketika kempen PRU ke-15 kerana ia sepatutnya dibuat bertahun-tahun lalu. Tambahnya, pemimpin PAS yang bertanding dalam PRU ke-15 bukanlah dari kalangan mereka yang memiliki harta yang banyak serta tidak pernah terpalit dengan sebarang dakwaan salah laku. Kerana orang PAS ni didapati tak ada salah laku, tak ada terlibat. Kita mengatah Kelantan, mengatah Terengganu, mengatah Kedah pun, tak ada seorang pun orang kita yang diheret ke mahkamah dibicarakan. Tapi dalam PS ada, dalam PN ada, ada. Dan PF pula bercara berhenti. Yang PN tu sambung bercara. Itu. Ubat gigi Zaitun membantu nafas lebih segar dan gigi lebih putih. Ubat gigi Zaitun untuk seisi keluarga. Zaitun, gunakan tanpa was-was.
Sementara itu, Azmin Ali menyifatkan langkah calon parti lawan mengisytiharkan harta hanyalah satu sandiwara. Ketua Penerangan PN itu berkata, ini kerana mereka yang telah mengisytiharkan harta itu sendiri mempunyai rekod terlibat dengan rasuah. Justru itu, dia menegaskan PN tidak perlu mengikut apa yang dilakukan oleh parti lawan. Menurutnya telah menjadi kebiasaan untuk jemaah menteri menyediakan pengisytiharan harta kepada SPRM selepas sesebuah kerajaan dibentuk. Mengulas lebih lanjut, dia berpendapat langkah itu perlu diteruskan untuk memastikan pimpinan dalam kerajaan dapat mematuhi peraturan dan tidak terjebak dalam amalan rasuah. Dia berkata demikian ketika ditemui selepas program Jelajah Prihatin Parlimen Tambun di Taman Kelebang Jaya, Ipoh. Terdahulu media melaporkan beberapa calon telah mengisytiharkan aset mereka susulan syarat yang dikenakan oleh parti masing-masing. Berita seterusnya, pemimpin veteran UMNO Nazri Abdul Aziz meramalkan BN akan mengekalkan kerajaan negeri Perak pada PRU 15. Bagaimanapun, penyandang Parlimen Padang Rengas itu berkata bahawa gabungan itu mungkin akan menang 8 kerusi sahaja di peringkat Parlimen. Mengulas lanjut, Nazri berkata, walaupun prestasi negeri agak memberangsangkan, tetapi pada akhirnya UMNO perlu bergabung dengan parti-parti mesra BN yang lain bagi membentuk kerajaan pusat. Nazri turut menyifatkan Parlimen Gerik dan Pasir Salak sebagai kerusi bermasalah. Katanya dua kawasan itu dianggap bermasalah kerana terdapat rasa tidak puas hati di peringkat bahagian terhadap pemilihan calon. Pada PRU kali ini, UMNO mencalonkan ketua pemudanya Ashraf Wajidi Dusuki di Gerik selepas penyandangnya Hasbullah Osman meninggal dunia. Sementara itu di Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman yang memegang kerusi tersebut selama 3 penggal digugurkan dan digantikan dengan bekas ahli Dewan Negara Khairul Azwan Harun. PAS Perlis menganggap penyertaan Syahidan Kasim sebagai calon PN di Arau mengubah PRU 15 kali ini kepada sesuatu yang luar biasa. Pesuruh jayanya Muhammad Syukri Ramli berkata, apa yang berlaku itu mungkin anugerah Allah untuk gabungan tersebut. Pengerusi PN Perlis itu berkata demikian ketika diminta mengulas situasi kempen gabungan terbabit serta kesan daripada penyertaan Syahidan. Situasi politik di Perlis menjadi tumpuan ramai selepas Syahidan yang juga penyandang kerusi Parlimen Arau memilih bertanding atas tiket PN apabila digugurkan sebagai calon BN. Muhammad Syukri yang juga penyandang Adun Sanglang berkata, perjalanan kempen PN di negeri itu berjalan dengan baik, termasuk di kawasan yang sukar ditembusi PAS sebelum ini. Dalam perkembangan lain, Muhammad Syukri berkata, PAS Perlis tidak akan membincangkan isu calon menteri besar, sebaliknya mahu memastikan PN menguasai negeri itu terlebih dahulu. Menurutnya, dia berterima kasih kepada pengerusi PN Muhyiddin Yassin yang mewakili wakil rakyat PAS yang dilantik menjadi Menteri Besar Perlis jika mereka berjaya merampas negeri itu daripada PN. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Kimilia Nur Azlan untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.